Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera dan selamat hujung minggu diucapkan kepada anda semua. Terima kasih kerana bersama kami di TV3 dan terima kasih kerana bersama kami di Hello Doktor. Kepada anda yang bekerja pada hari Ahad ini, selamat bekerja dan selamat berehat kami ucapkan. Anda bersama saya, Hawa Rizwana Rizwan. Harapnya anda semua dalam keadaan sihat sejahtera, terutamanya dalam waktu pandemik ini. Harapnya kita sama-sama jaga kesihatan, jaga diri sendiri dan jaga insan-insan yang tersayang. Bercakap mengenai pandemik ini, mari kita imbas kembali. Kalau kita lihat semalam merupakan angka yang tinggi direkodkan iaitu sebanyak 4,275 kes dan statistik pada hari ini juga telah diterima iaitu sebanyak 3,346 kes. Sedikit penurunan berbanding dengan semalam namun angka 4 digit ini cukup membimbangkan. Oleh itu sama-sama kita rakyat Malaysia, kita dengan kerjasama jitu, kita sama-sama landaikan lengkungan virus COVID-19 ini. Baik, ikuti SOP-SOP yang telah ditetapkan oleh KKM. Ada sebab-sebabnya SOP ini disarankan oleh kita semua. Bercakap mengenai pandemik COVID-19 ini, kalau kita lihat di laman media sosial, di aplikasi mesej, ada pelbagai perbahasan pendapat mengenai vaksin COVID-19. Oleh itu, untuk kita mendapatkan penjelasan ataupun perspektif yang lebih jelas, bersama kita di talian ialah Dr. Suhazili Abdullah, iaitu pakar perubatan keluarga Klinik Kesihatan Tengkawang. Hello, Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat dia Doktor? Sihat Hawa? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Doktor kena sihat insya-Allah. InsyaAllah. Doktor, kalau kita lihat di laman media sosial, ada pelbagai pendapat. Ada yang menyatakan bahawa tak rugi kalau tak disuntik vaksin COVID-19 ni. Sebab kalau dengan kaedah perubatan sekarang ini pun dah cukup untuk mengubati mereka yang positif COVID-19. Apa pendapat doktor? Ya, itu adalah yang biasa disebut oleh para netizen dah. Dia mengatakan bahawa kematian sikit saja, kurang daripada 1%. Dan majoriti di kalangan pesakit itu akan sembuh dalam tempoh yang tertentu. Baik, kita kena ingat bahawa apa yang berlaku sekarang ni, COVID-19 ini adalah satu pandemik yang begitu besar. Walaupun kita lihat dari segi mortalitinya agak berkurang, tetapi magnitude-nya tinggi. Magnitude maksud apa? Impak kepada COVID itu sendiri tinggi sehingga mencecah kepada 2.1 juta kematian seluruh dunia dengan sudah mencecah 90 juta lebih kes seluruh dunia dan dalam negara kita sendiri pun meningkat lebih pada 180,000 dan kematian sekarang ini mencecah lebih kepada 678 kes. Ini menunjukkan bahawa dia ada satu impak yang besar kepada kesihatan negara kita. Walaupun jumlah mati sikit, tetapi jumlah yang dijangkiti dan 20% daripada jumlah yang dijangkiti itu akan berakhir ataupun akan mengalami gejala-gejala yang akhirnya perlu bantuan pernafasan, perlu ventilator dan sebagainya. Dan di sinilah kita punya resources, sumber yang kita gunakan, hospital yang kita gunakan dan sebagainya boleh dikatakan hampir penuh dan tepu. Dan inilah yang saya katakan impaknya besar. Bukan semata-mata ianya kita kata jumlah mati kecil, mati sikit, tetapi kesannya adalah besar kepada rakyat negara kita dan juga pada pesakit yang dijangkiti oleh COVID-19. Itu satu pendapat mengenai mereka yang rasa tak perlu untuk ambil vaksin COVID-19 ini. Apa pula dengan mereka yang berpendapat bahawa setelah disuntik vaksin COVID-19 ini boleh hidup seperti biasa, the old normal. Dan jika terpaksa menyesuaikan diri dengan norma baru, adakah disebabkan vaksin itu tidak cukup kuat, doktor? Ya, ini adalah salah satu daripada perbahasan yang begitu cepat sekali dalam para netizen lah. Rentetan daripada mengatakan bahawa COVID-19 ni tak ramai yang mati dan sebagainya. Kita perlu ingat dalam pengurusan kesihatan awam, pengurusan wabak dan sebagainya, bukan semata-mata kematian yang perlu kita sekat, tapi jangkitan itu yang perlu kita sekat. Di mana untuk mengurangkan jangkitan seperti yang saya sebutkan tadi lah, magnitude impak dia tinggi. Untuk mengurangkan jangkitan, kita akan melaksanakan beberapa pencegahan.
Bukan saja COVID lah, kes-kes yang sebelum ni, penyakit-penyakit sebelum ni, kita menggunakan konsep pencegahan. Yang paling ampuh sekarang ni adalah penggunaan vaksin. Jadi, vaksin juga, ia adalah salah satu daripada konsep ikhtiar. Maksud kata, ianya bukannya juga 100%. Dia bukan kata satu bahan yang magic, hari ni bagi, esok terus baik. Tidak. Dia mengambil masa untuk membentuk antibodi dalam badan kita. Kerana apabila kita masukkan vaksin itu dalam badan, antibodi yang terbentuk mengikut kajian yang telah dikemukakan oleh syarikat pengeluar, mengambil masa paling minimum 14 hari. Itu pun baru meningkat dia punya antibodi lebih pada 52%. Dan dia akan diberi suntikan yang kedua. Sebulan lepas tu, baru kajian mengatakan baru dia boleh meningkat kepada 95%. Maksudnya di situ ada ruang-ruang tertentu yang kalau maksudnya di segi keberkesanan pembentukan antibodi itu masih lagi memerlukan masa untuk mencapai satu tahap yang tertentu. Yang kedua, kita nak seperti yang diwar-warkan oleh Perdana Menteri dan juga Kementerian Kesihatan, kita nak pemberian vaksin ini supaya meliputi hampir 80% masyarakat kita. Inilah yang kita panggil sebagai imuniti secara kelompok. Di mana apabila imuniti secara kelompok wujud, penyakit tidak dapat masuk dalam kita punya komuniti, tidak berjangkit seperti apa yang berlaku sekarang ini. Dan virus COVID akan makin menurun dan akhirnya hapus. Jadi dalam tempoh ini, kita tidak pasti lagi berapa lama. Ada dijangka setahun, ada dijangka 2 tahun. Ini bergantung kepada progres ataupun kajian-kajian yang akan dilakukan lepas pada ini. Dalam masa yang sama, kita masih lagi memerlukan SOP. Kita masih lagi memerlukan penjagaan supaya apa yang sudah ada sebelum imuniti kelompok ini wujud secara sepenuhnya, masih lagi ada ruang virus itu masuk dalam masyarakat dan menjangkiti masyarakat secara keseluruhannya. Ya, sebab virus yang baru, semuanya baru, pelbagai perbahasan, pelbagai perspektifnya, Doktor. Ya, Doktor, terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami di Hello Doktor dan pastinya semua penonton mendapat perspektif yang lebih jelas mengenai vaksin COVID-19 ini. Harap kita dapat berjumpa lagi, Doktor. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, hari ini di Hello Doktor, topik pilihan penerbit adalah mengenai kesihatan mata. Mata pastinya merupakan satu anugerah ilahi dan penglihatan merupakan satu nikmat yang tiada tandingannya. Untuk mendapatkan nikmat yang lebih baik dan berpanjangan, elok kalau kita menjaga mata bermula dari sekarang. Itu topik yang akan kita bincangkan pada hari ini. Sebelum kita membincangkannya bersama tetamu, ayuh kita dengarkan perkongsian rakan-rakan kita mengenai kesihatan mata. Jom kita saksikan. Topik Hello Doktor minggu ni buatkan saya tertarik untuk kongsi pengalaman saya sebagai seorang optometris yang banyak merawat kanak-kanak yang punya masalah juling, lazy eye, visual stress ataupun sakit kepala yang banyak berpunca daripada penggunaan gadget dan skrin yang berlebihan. Jadi, untuk kanak-kanak yang punya masalah yang saya nyatakan tadi ni, memang boleh memberi kesan kepada cara belajar, pembelajaran. Mereka rasa struggle nak belajar, susah nak fokus lama-lama dan sebagainya. Jadi bila jadi begini, memang kita perlukan rawatan yang segera untuk bantu kanak-kanak. Doktor telah mengesahkan saya mengidap glaukoma pada kedua belah mata saya sewaktu saya berusia 17 tahun. Saya dilahirkan dengan penglihatan yang normal, namun bermula pada usia 13 tahun, saya ada mengambil sejenis ubat titis yang berfungsi untuk mengawal alahan dalam mata saya. Namun, lama kelamaan penggunaan ubat itu tidak terkawal sehingga saya berusia 17 tahun dan steroid yang berada dalam ubat titis itu telah merosakkan hampir 80% saraf mata saya dan menyebabkan saya mendapat glaukoma. Saya telah didiagnos dengan penyakit pada awalnya 2014 adalah myasthenia gravis, di mana simptom myasthenia gravis dan juga blepharospasm adalah sama, dan saya diberi rawatan untuk makan ubat yang diberi nama Mastino untuk MG selama 6 bulan, dan nampaknya saya bukan MG dan saya diberi rawatan seterusnya iaitu injection kerana doktor mengenal pasti ianya adalah blepharospasm. So dengan blepharospasm saya terpaksa mendapat rawatan injection di sekitar mata saya setiap 4 bulan sekali. Dengan rawatan itu, mata saya yang sebenarnya asyik pandang ke bawah pada 2014 semakin meningkat dan boleh buka sikit-sikit, and now alhamdulillah getting better. Tetapi seperti doktor kata, saya masih perlu meneruskan rawatan sebab
dia sentiasa mengganggu. Mata saya asyik nak tertutup-tutup. Saya merupakan penghidap penyakit LHON, merupakan penyakit yang jarang ditemui dan mengakibatkan saraf mata saya hilang fungsi secara tiba-tiba. Dan saya hanya boleh melihat 20 hingga ke 30% saja. Penglihatan saya amatlah terhad dan amatlah kabur. Buat masa sekarang, tiada rawatan susulan. Saya hanya mengambil vitamin untuk mengurangkan tekanan pada mata saya dan ianya terjadi pada usia saya 23 tahun dan hari ini saya berumur 26 tahun. Itu dia sedikit sebanyak perkongsian berkaitan dengan topik kita pada hari ini, kesihatan mata. Jika anda mempunyai apa-apa soalan yang ingin diajukan, anda boleh hubungi kami di talian Hello Doktor 0377261603. Dan jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook Hello Doktor TV3. Anda juga boleh komen di Facebook page kami. Baik, bersama kita di talian untuk membincangkan berkenaan kesihatan mata, kita bersama Dr. Uthman Liza Uthman, iaitu pakar perunding mata dan pensyarah perubatan di U56, Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia PPUKM. Sudah bersama kita di talian. Apa khabar Dr. Liza? Alhamdulillah, saya sihat. Bagaimana dengan Hawa? Sihat? Saya juga sihat. Alhamdulillah, Doktor. Okay, Baik, terima Doktor. kasih kerana menjemput saya untuk bersama-sama berkongsi maklumat dengan dengan masyarakat mengenai kesihatan mata. Ya, terima kasih juga kerana bersama kami. Baik, Doktor. Sebagai mukadimahnya, sebagai permulaannya, bagaimana untuk kita mengetahui kita mempunyai sepasang mata yang sihat ataupun sebaliknya, Doktor? Secara prinsipnya ada 3 perkara. Pertamanya, kita boleh melihat dengan baik ataupun see well. Yang kedua, kita rasa selesa atau feel well. Yang ketiga, kita patutnya merasa see well, feel well. Kita rasanya lihat kelihatan baik. Maknanya we look well. Okay, so see well maknanya kita dapat lihat dengan baik, tak ada perubahan dari segi warna. Okay, yang kedua maknanya kita feel well, tak sakit, mata tak berair, yang ketiga adalah kita look well, tak ada merah, tak ada berair mata. Itulah secara prinsipnya 3 perkara. Okey, 3 perkara secara asasnya ya untuk mengetahui keadaan mata kita sama ada sihat ataupun kurang sihat. Bagaimana dengan rabun jauh atau rabun dekat, Doktor? Sebab lazimnya kalau bercakap mengenai mata yang common, yang biasanya kita dengar rabun. Bagaimana dengan rabun, Doktor? Rabun ni sebenarnya salah satu perkara yang biasa yang kami hadapi di kalangan pesakit mata. Dia tak kira usia, dari kecil hingga besar. So jadi secara amnya rabun jauh maknanya kita boleh melihat dekat, tetapi bila melihat objek yang jauh kita akan merasakan bahawa penglihatan tu kabur. Objek yang dilihat tu kabur. Berbanding pula dengan rabun dekat, kita dapat melihat objek ataupun membaca dengan baik, tetapi bila melihat jauh kita ada di rabun dekat kita ada masalah untuk membaca, tetapi melihat jauh dapat melihat dengan baik. Selain daripada itu kita ada rabun silau, dan rabun silau ni boleh berlaku astigmatism ya, Doktor? Ya, astigmatism. Ya, betul. Dia boleh berlaku di waktu rabun jauh ataupun di waktu rabun dekat. Biasanya kalau silau ataupun rabun ni, Doktor, seawal usia berapa ya? Dia seawal usia, kalau silau ni bergantung, ya. Sekiranya dia boleh berlaku disebabkan keturunan, ataupun dia pun berlaku disebabkan keadaan mata seseorang itu, seperti contoh mengalami alahan dan selalunya mereka menggosok mata, dan ini boleh sebagai faktor yang menyebabkan silau tu boleh berlaku, dan ini selalunya berlaku pada kanak-kanak yang mengalami alahan, kegagalan mata, dan tindakan menggosok mata itu boleh mengarahkan mata itu menjadi lebih silau. Kita yang dewasa ni pun susah nak kawal kalau gosok mata, apatah lagi kanak-kanak ya, Doktor? Betul. Tapi kalau, itu semestinya, ya.
Bercakap mengenai kanak-kanak ni, doktor, kadang-kala mereka tidak tahu mereka ni rabun ataupun tidak selesa pada mata. Mereka tidak beritahu. Adakah ibu bapa perlu membawa anak-anak pergi berjumpa doktor pakar secara berkala atau bagaimana, doktor? Sebaik-baiknya kita perlulah memeriksa mata anak kita secara berkala, paling kurang sebelum mereka menjejakkan kaki di alam persekolahan, prasekolah. Dan bukan itu saja, kita sebagai ibu bapa perlu juga perlulah juga mempunyai pengetahuan asas tentang bagaimana seseorang yang ada masalah rabun, bagaimana gejala, maksud saya seperti contohnya kalau anak kita kerap kali menggosok mata ataupun kerap kali bila melihat televisyen mereka akan berada di hadapan sekali berdekatan dengan TV, kemudian ataupun mereka kerap mengelipkan mata mereka bila melihat jauh contohnya, okey, ataupun ada masalah untuk membaca. Itu salah satu yang kita perlu lihat kerana penglihatan ni penting untuk pendidikan mereka. Ya, perlu kita pantau dari semasa ke semasa, ya, doktor. Ya, ada betul. pelbagai lagi yang ingin kami tanyakan kepada doktor, tetapi izinkan kami berehat dulu seketika. Kepada anda penonton, jangan ke mana-mana. Itu dia fakta menarik tentang mata manusia. Baik, kita terus saja dengan perbincangan kita pada hari ini mengenai kesihatan mata. Pada segmen ini kita akan membincangkan mengenai faktor dan punca masalah kesihatan mata. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh hubungi kami di talian Hello Doktor 0377261603 dan ikuti kami di Facebook Hello Doktor TV3. Anda juga boleh komen di situ. Kita masih bersama Dr. Liza di talian. Hello, Assalamualaikum, Doktor. Alhamdulillah. Doktor, kita teruskan dengan apakah faktor dan punca-punca yang menyebabkan mata seseorang itu mengalami masalah? Okey, dari segi faktor-faktor ni ada beberapa yang kita perlu highlightkan. Yang pertamanya mungkin pertama adalah faktor diri pesakit tersebut, sama ada secara genetik ataupun kemudian pesakit mempunyai masalah penyakit berkaitan seperti contohnya kencing manis, okey, darah tinggi. Okey, yang ketiga adalah seperti faktor luaran. Okey, macam mungkin berkaitan dengan pekerjaan seseorang pesakit. Contohnya perlu menghadap komputer sepanjang pekerjaan ataupun di environment dia di mana pesakit bekerja di bahagian luar, bertani dan ataupun bahagian construction yang menyebabkan boleh menjurus pada trauma. Itu adalah salah satu yang kita perlu consider lah bila mempengaruhi faktor kesihatan mata. Yang satu kita perlu ingatkan adalah faktor pemakanan sendiri. Kadang-kadang ada kekurangan zat ataupun gizi tertentu di dalam pemakanan harian, itu akan membolehkan atau membuatkan seseorang itu boleh mengarah kepada kerabunan mata sendiri. Ya. Ada pelbagai faktor, pelbagai sebabnya, ya. Saya ada lagi satu soalan nak tanya doktor, tetapi nampaknya kita ada seorang pemanggil dari Melaka. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, siapa di sana? Okey, saya Muhammad Aswad dari Melaka. Okey, terus ajukan soalan. Okey, nak tanya pada doktor masalah penglihatan mata saya lah. Tahun 2018 saya pernah buat buang tumor lah. Ada buat operation. Lepas tu mata saya sampai sekarang ni semakin kabur. Okey. Encik Aswad, boleh saya tahu tumor tu di mana? Di tumor dalam di mata? kepala. Di kepala. Di kepala, doktor? Oh, Ya, di kepala. Ya, okey. Kadang-kadang begini, bila sesuatu tumor ataupun kanser ataupun ketumbuhan berada di dalam mata kita, dia mungkin dia ada memberi tekanan kepada saraf mata
Saraf mata ni sebenarnya panjang, dia daripada depan mata hinggalah ke belakang. So sebarang tekanan daripada ketumbuhan, dia boleh boleh menekan saraf kita dan itu boleh menyebabkan menjuruskan penglihatan ataupun menyebabkan kerabunan mata. Kadang-kadang bila pembedahan dilakukan ataupun selepas kejadian pembedahan ataupun apa-apa rawatan, proses ataupun proses penyembuhan pun boleh menjuruskan, tak semua, tapi dia boleh menyebabkan gangguan terhadap perjalanan urat mata kita daripada belakang mata hinggalah ke belakang ke belakang otak kita, di mana situlah kita punya CPU untuk memproses image mata kita. Baik, terima kasih kepada Aswad. Harapnya doktor menjawab persoalannya. Jumpa dengan doktor. Saya nak tahu adakah rawatan selanjutnya macam mana, rawatan yang boleh pulihkan balik mata saya ni? Sebenarnya sebaik-baiknya jumpa dengan doktor mata untuk melihat apa penyebab kerabunan encik. Kadang-kadang mungkin bukan disebabkan masalah yang encik ada sebelum ni. Mungkin ada berkaitan dengan katarak. Bukan hanya faktor usia. Ya, betul. Ya, dengan faktor usia yang ada, ya, itu mungkin penyumbang kepada kerabunan itu. Okay. Terima kasih banyak-banyak kepada Encik Aswad atas soalan dan semoga semua urusan dipermudahkannya. Baik, terima kasih juga doktor. Sebelum kita teruskan perbincangan kita ya doktor, ayuh kita saksikan sebuah laporan mengenai bulan kesedaran glaukoma. Ayuh kita saksikan. Kerosakan saraf mata dan tekanan tinggi pada bola mata. Itulah penyakit glaukoma, masalah keturunan yang boleh menyebabkan risiko buta. Penyakit mata ini amat digeruni kerana tiada rawatan untuk mengatasinya dan hanya terdapat prosedur bagi memanjangkan tempoh penglihatan pesakit. Kebanyakan pesakit glaukoma tidak menyedari mereka mengalami masalah ini kerana tiada gejala yang khusus seperti penyakit lain. Oleh sebab itu, ramai daripada mereka lewat membuat pemeriksaan pakar. Jika tekanan bola mata terlalu tinggi, setengah pesakit mungkin mengalami sakit kepala dan muntah. Daya penglihatan juga akan merosot. Lazimnya bermula dari medan penglihatan luar dan berkembang hingga ke tengah. Golongan berusia 40-an lebih berisiko mengalami glaukoma dan ia meningkat seiring dengan usia. Pun begitu, risiko buta kekal dapat dikurangkan sekiranya penyakit ini dikesan awal melalui beberapa pemeriksaan dan ujian saringan. Itu dia mengenai glaukoma. Jika anda mempunyai apa-apa rasa tidak selesa pada mata, eloklah segera berjumpa dengan doktor mata. Baik, kita masih bersama Dr. Liza untuk teruskan perbincangan kita hari ini. Hello, doktor. Ya, Doktor, mengenai mereka yang melakukan aktiviti sukan setelah bersukan, setelah senaman, apabila berhenti ada rasa double vision, ada rasa pening-pening. Apa sebabnya, doktor? Sepatutnya dalam keadaan normal, sekiranya kita melakukan sebarang senaman, insya-Allah tak patut ada gejala seperti nampak dua ataupun double vision ataupun diplopia. Sebaik-baiknya perlulah berjumpa dengan doktor yang berdekatan untuk kita buat penilaian pemeriksaan dari kesihatan. Pertamanya, mata ni bila ada sebarang gejala, tak semestinya dia melibatkan punca dia di mata saja. Dia juga mungkin berpunca daripada kesihatan seluruh badan, seperti mungkin macam penyakit saraf ataupun penyakit yang degeneratif lah seperti saraf, ataupun kita tak pasti mungkin ada ketumbuhan. Itu adalah beberapa perkara yang kita perlu lihat. Dan sebagai ini saya nak emphasizekan sekali lagi, sepatutnya bila kita melakukan senaman, sememangnya kalau dalam keadaan normal tiada gejala untuk melihat dua. Okey, baik. Kadang-kadang puncanya bukan saja di mata ya doktor, ada kaitnya dengan organ-organ lain, bahagian-bahagian lain juga. Ya, mungkin kadang-kadang kalau di mata contoh.
Terima kasih kerana masih setia bersama kami di Hello Doktor. Kalau sebentar tadi Dr. Liza sudah pun memberi pengenalan dan juga mengenai faktor-faktor dan punca penyakit berkaitan dengan kesihatan mata. Sekarang ini kita teruskan bersama dua lagi tetamu iaitu rakan selebriti Dini Rashid dan juga Kai yang akan berkongsikan pengalaman mereka sendiri. Sudah berada di talian Kai dan juga Dini. Hello, apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. Baik, kita boleh mulakan dengan Dini dahulu. Dini, dikatakan, difahamkan sekarang ini hanya dapat melihat dengan 20% sahaja. Boleh kongsikan dengan penonton Hello Doktor bagaimana segalanya bermula? Okey, pada asalnya penglihatan saya ni bukanlah totally blind. Saya bukan terus tak nampak. Saya masih boleh nampak 20%. Penglihatan saya ditarik sejak umur 9 tahun. Dan tak ada demam panas, tak ada sakit kepala, tak ada apa-apa. Suddenly saya macam, waktu tu saya rasa susah sangat nak belajar. Pembelajaran saya semakin merosot. So cikgu tanya parents saya, kenapa dengan Dini tak boleh belajar, kenapa dia malas ke apa. And then benda pertama yang seorang ibu, seorang ayah bila tahu anak dia sakit mata, dia akan bawa pergi kedai cermin mata. Itulah benda standard kan. So bila pergi tu check spek mata, saya perlukan power tak sampai 100. Maksudnya penglihatan keadaan mata saya okey, tapi saya masih tak boleh nampak. So pendekkan cerita, sampai saya umur 12 tahun saya berjumpa dengan doktor pakar dan dia telah buat satu report hantar ke Bristol, England. Profesor daripada Bristol sendiri hantar kata ini penyakit yang diorang sendiri tak pernah jumpa. Dia kata penyakit ni satu benda yang diorang tak pernah jumpa, diorang tak tahu apa yang menyebabkan, apa yang akan terjadi selepas ini. So daripada umur 12 tahun sampai umur saya sekarang, dia macam deteriorating, makin menurun. Dia gradually lah, dia pelan-pelan. So sampai sekarang saya ada 20% penglihatan. Maybe dalam 2 atau 3 tahun lepas saya dah buat rawatan susulan. Doktor mengesahkan saya, maybe teknologi dah baru sekarang. So dia dah kenal pasti saya mengidap penyakit macular dystrophy. So tentang saraf. Dia berkenaan dengan saraf saya. Berkait dengan saraf ya. Itu merupakan pengalaman Dini. Bagaimana pula dengan Kai yang difahamkan terjadi 8 tahun yang lalu ya? 8 tahun. 10 tahun lah, 10 tahun lebih kurang. Macam saya masa sebelum ni saya dilahirkan normal lah kan, macam orang biasa, okey semua. Sampai saya umur 17 tahun. 17 tahun waktu tu saya accident mata sebelah kanan kena bola rugby. Pecah berkecai kena bola rugby. And then check dekat doktor pakar di Shah Alam, tengok sebenarnya saya ada satu penyakit yang dipanggil glaukoma. So start daripada situ lah. Masa tu doktor kata mungkin daripada penyakit ni yang saya tak perasan kawan saya bola daripada itu kan. Then doktor kata penyakit saya ni dah teruk. Pressure glaukoma mata saya dah teruk. So nak saya kena buat operation waktu tu lah. Sampai saya tak boleh nak buat apa-apa sebab waktu tu saya nak SPM. And then saya terpaksa buat jugalah. Mata sebelah waktu dah habis dah, hancur. So mata sebelah kiri tu yang masih sihat, doktor nak operate. And then itulah daripada sejarah-sejarahnya. Lepas tu yang ada waktu masa 2017 tak silap saya pergi cek dengan doktor pakar di Tun Hussein On. Saya tanya dengan doktor yang boleh buat lagi kan, mungkin boleh ganti kornea ke apa ke. Then doktor kata kornea saya pun dah teruk. Saya punya saraf belakang mata pun dah teruk. So nak tak nak kena terima je lah hakikat yang saya dah memang tak nampak langsung. Maksudnya Kai, sebelum insiden berlaku, Kai sudah mempunyai penyakit glaukoma? Saya rasa macam tu sebab saya masa saya cek dengan doktor pakar, dia kata penyakit glaukoma ni dah ada. Dah ada. So maksudnya sebelum kena bola tu lah dah ada rasanya. Sebab sebelum tu saya tak pernah cek pun. Pastinya bila perkara-perkara ini berlaku, pasti dia memberi kesan emosi kepada kita. Terutamanya kepada Dini. Pada ketika itu usia masih muda lagi, umur 9-12 tahun. Bagaimana Dini menerima pada waktu itu? Okay, obviously kita sedih lah. Tapi masa tu kecil lagi, dia macam mixed emotion.
Kita sendiri tak tahu nak rasa apa. Tapi start betul-betul rasa murung tu bila kita tengok kawan-kawan kita yang maybe dah besar, dah berjaya dapat capai cita-cita. And saya sendiri ada cita-cita saya sebelum ni tapi tak dapat nak capai dengan kekurangan penglihatan ni. So pada asalnya lah memang rasa stres sangat-sangat because saya disahkan OKU sejak umur 13 tahun. So bagi saya tu kad OKU tu macam pada asalnya saya rasa menghalang tapi sekarang ni bila dah lama saya dah boleh terima kenyataan. So alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kalau Kai pula bagaimana penerimaan sewaktu usia muda remaja ni umur yang kita cukup sensitif ya kan? Jiwa tengah membara kan waktu tu. Saya masa kena bola tu saya rasa down sangat masa sebab saya nak ambil SPM. So saya tak belajar dalam masa 4 bulan. Saya kena berehat dekat rumah. Lepas tu alhamdulillah lepas daripada operation yang first tu mata sebelah kiri okey, saya dah ambil SPM semua. Sampai satu tahap masa saya dekat UiTM saya dapat sambung belajar. Saya tak sempat habis pun, saya terpaksa berhenti sebab mata sebelah kiri tu makin lama makin teruk dan makin lama makin rosak. Dan selepas daripada mata sebelah kiri pula yang rosak, saya setahun juga sebenarnya. Setahun saya kemurungan sebab saya dah tak nampak apa-apa langsung dua belah mata. Tapi kalau kita lihat sekarang anda berdua sudah bangkit juga, sudah merupakan selebriti. Bagaimana sokongan ataupun apa antara motivasi yang membuatkan anda berdua bangkit? Bagi saya sendirilah, Kai merupakan salah seorang yang memberi motivasi kepada saya. Walaupun dalam keadaan mata dia yang sangat-sangat teruk time tu, dia still dapat anugerah dekan sebanyak 2 kali. Wah. So bagi saya tak ada halangan kot kalau dalam keadaan macam mana pun. Bagi kami sebagai public figure dalam industri OKU, kami memegang tanggungjawab untuk memberi nak educate masyarakat. Mungkin orang tahu blind ni ada satu je, totally blind. Dia tak tahu yang ada partially blind macam saya, ada kategori B2, B3. So kami memegang tanggungjawab untuk memberitahu yang kami bukan nak simpati, kami perlukan enabler. So banyak orang yang membantu yang sekarang maybe ramai yang lebih tahulah tentang penyakit mata, ada macam-macam. Ya, pastinya anda berdua merupakan inspirasi buat kami semua. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami di Hello Doktor. Secara ringkasnya Kai, sedikit kata-kata semangat buat mereka di luar sana. Bagi saya sky is not limit lah untuk saya. Sebab kalau macam in case kalau jadi apa-apa, sebab setiap orang perjalanan hidup setiap orang masing-masing berlainan. So kita dilahirkan dekat dunia ni tak lain tak bukan adalah untuk diuji. Tak ada seorang pun yang terlepas daripada ujian. So bagi saya ujian tu sebenarnya pelonjak kita untuk berada di jauh daripada tempat duduk yang kita tempat duduk sekarang. Baik, perkongsian yang cukup memberi motivasi kepada kami semua pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak Didi dan Kai kerana bersama kami. Terima kasih. Selamat maju jaya diucapkan. Terima kasih. Terima kasih. Baik, kita akan teruskan Hello Doktor dengan sebuah segmen bongkar mengenai penjualan kan terlekap atas talian. Ayuh kita saksikan. Penggunaan produk yang diperolehi daripada saluran yang tidak betul boleh memudaratkan kesihatan seseorang, terutama sekali apabila membuat pembelian di laman sosial. Tidak perlu bersusah payah bersuah muka, segalanya boleh dicapai menerusi internet. Susulan itu, kru Hello Doktor melakukan penyamaran menghubungi penjual kanta lekap menerusi aplikasi WhatsApp. Pertanyaan demi pertanyaan dilayan mesra penjual dan sekali tidak berasa ragu atau bimbang pelanggannya adalah pihak berkuasa yang sedang menyiasat. Bagi meyakinkan kami, penjual ini turut melambakkan bukti-bukti testimoni pelanggan yang berpuas hati dengan kanta lekap mereka. Lebih membimbangkan, kanta lekap yang dijual boleh diperoleh semurah RM10.
lambakan kata lekap kosmetik yang dijual berleluasa di media sosial ini berisiko memudaratkan penggunanya, termasuk boleh menyebabkan buta. Pemakaian kanta lekap ibarat memakai kasut kerana ia mempunyai saiz tertentu mengikut mata pengguna. Kanta yang ketat menyebabkan oksigen tidak sampai ke kornea dan menyebabkan berlakunya ulcer kornea. Difahamkan juga kesan penggunaan kanta lekap kosmetik yang dijual ini tidak selamat digunakan kerana tidak bersesuaian dan boleh menyebabkan pemasangan kanta lekap menjadi tidak optimum. Namun akibat terdesak untuk memiliki mata yang memukau, pengguna tidak menghiraukan kesan jangka panjang. Segmen bongkar Hello Doktor TV3. Pelbagai warna yang ada di pasaran, tetapi pastikan anda mendapatkan kanta lekap yang selamat untuk dipakai. Baik, kita teruskan perbincangan bersama tetamu seterusnya iaitu Datuk Nurul Hidayah yang sudah bersedia di atas talian. Hello, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Sihat ya? Berkacamata. Alhamdulillah. Ya, berkacamata. Boleh juga buka tapi saya ada silau yang tinggi. Tak apa, boleh Datuk. Datuk, difahamkan Datuk, anak Datuk iaitu Louis mempunyai masalah berkaitan dengan mata. Boleh Datuk kongsikan sejak bila bermulanya? Okey, saya mula menyedari Louis ada masalah mata bila dia dah start berumur 2 tahun. Sebab masa dia baby, saya ingat dia kecil, dia suka tidur. Jadi dia memang jenis happy baby. Aha. So, tengok dalam gambar ni pun, dia memang that is the biggest, yang paling besar dia boleh buka lah. Macam tu. So, bila dia dah besar dalam umur 2 tahun, dia tak ada masalah penglihatan. Cuma saya tengok mata dia makin kuyu. So, jadi kawan-kawan saya, mak saya, parents suggest untuk bawa pergi pakar mata. So saya dan arwah Papa Louis bawa pergi pakar mata dan mengatakan bahawa Louis ada masalah lazy eyes. Jadi kelopak mata tu harus dibuat operation lah. Maksudnya ada kena pakai dia punya tendon untuk sebab dia punya muscle, eye muscle tu very diorang panggil istilah biasa ialah lazy eye. Alhamdulillah, Louis hanya pakai speks sekejap saja. Pada ketika itu umur berapa berjumpa doktor? Saya jumpa doktor masa yang betul-betul bawa pergi pakar umur dia 4 tahun. Adakah lazy eyes ini mengganggu rutin harian Louis, Datuk? Ya, sebab masa dekat sekolah, cikgu cakap dia macam lost focus. So, bila saya observe, yang menyebabkan dia lost focus sebab dia tak nampak. Macam, kalau kita satu level, kita tengok depan, kita boleh nampak mungkin sampai atas, sampai dinding atas kan. Dia tak, dia kena mendongak mata dia baru dia nampak atas. Bagaimana? Masa saya bawa dia pergi cuti, saya tunjuk dia, kata Louis monkey. Ada monkey dekat atas wire elektrik tu tapi dia tak nampak. So, saya kata Louis monkey. So, dia kena liftkan dia punya kepala untuk dia tengok monkey dekat atas tu. Dia terlalu kecil. Ya. Bagaimana pula penerimaan Datuk pada waktu itu sebagai seorang ibu, punya adat yang ada sedikit cabarannya? Okey, so far saya adalah sebagai seorang ibu, mana ibu akan menerima seadanya anak dia kan. Jadi cuma saya punya concern ialah penglihatan dia. Dari segi fizikal, mata dia yang layu tu saya tak berapa concern sangat. Cumanya saya risau dari segi penglihatan dia, mungkin dia rabun ataupun dia ada silau yang tinggi. That is my main concern. Tapi physically mata dia layu macam tu, saya rasa ramai orang suka. Kalau sekarang ni pula Datuk, macam mana keadaannya? Louis dah tingkatan 1 ya tahun ni? 13 tahun. Louis dia tak sekolah biasa. Dia bukan aliran sekolah biasa. Saya hantar dia ke Mahat Tafiz. Mahat Tafiz ni dia banyak dengan Al-Quran. So Al-Quran dia tak gunakan whiteboard ataupun macam kita belajar normal dekat sekolah. Jadi tak masalah sangatlah untuk Louis. Dia hanya concentrate on the Quran. And then one-to-one session dengan dia punya tenaga pengajar. Jadi tak ada masalah itu.
Okey, bagaimana pula dengan nasihat doktor yang diberikan kepada Datuk dan juga Louis? Dan kalau kita lihat sekarang ini situasinya bertambah baik, ya Datuk? Okey, cabarannya Louis bila kelopak mata dia redup, teduh macam tu, bila ada benda asing yang masuk dalam badan dalam mata dia, dia susah nak, macam kita kalau kelip dia macam kita boleh keluarkan benda asing tu kan, habuk ke. But it's different from Louis. Benda tu akan stuck dekat dalam kelopak mata dia. So bila dia macam gosok, dia akan macam bagi luka dia punya cornea di tu. dalaman So bila stuck aja memang ada masalah. So saya akan pastikan Louis akan pergi jumpa doktor 2 bulan sekali ataupun sebulan sekali mengikut appointment yang ditetapkan oleh doktor pakar tersebut. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Datuk atas perkongsian. Harap kita dapat berjumpa lagi nanti ya, insya-Allah. Okey, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, kepada anda penonton Hello Doktor, terus saja bersama kami untuk membincangkan mengenai kesihatan mata. Bersua kembali di Hello Doktor. Terima kasih kepada anda yang bertanyakan soalan di ruangan komen di Facebook Hello Doktor. Kepada anda yang baru saja menonton, terus ikuti kami selama perbincangan mengenai kesihatan mata dan jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook page Hello Doktor TV3. Masih bersama kita di talian ialah Dr. Liza. Hello Doktor. Hello, ya, Power. Baik Doktor, sebentar tadi kita ada lihat laporan mengenai penjualan kantor lengkap di atas talian. Tetapi sebelum kita membincangkan mengenai kantor lengkap, ada soalan yang ditanyakan oleh penonton iaitu dari Puan Rogayah Nawawi. Anak saya pelajar universiti dan mengalami masalah mata merah, sakit dan berselaput. Tugasan yang diberi oleh pensyarah banyak sehingga anak terpaksa berjaga di hadapan laptop dari pagi hingga ke pagi. Kadang-kadang 2 hari tak tidur malam. Apa kesan buruk kepada mata anak sekiranya mata terlalu letih dan berterusan kerana peperiksaan akhir sudah hampir tiba. Ya, sekarang ini terutamanya pada waktu pandemik ini kita tak dapat lari daripada penggunaan gadget. Apa komen doktor? Ya, bila seseorang menggunakan komputer ataupun gadget melebihi 3 jam dalam satu hari, mereka akan mengalami petanda-petanda ataupun gejala sebagaimana yang Puan bertanyakan soalan tadi, seperti mata merah. Mata merah ni mungkin salah satunya penyebab adalah kerana kekeringan. Pertamanya kerana bila kita melakukan pekerjaan menghadap komputer ataupun gadget, kita akan lebih fokus dan mata kita akan kurang berkelip. Bila mata kurang berkelip, dia akan menyebabkan seseorang itu mengalami gejala mata kering. Dan ini boleh menjurus ke arah mata merah dan kepenatan. So seperti dia cakap tadi, Puan yang bertanyakan soalan tadi, mata dia penat dan rasa pedih dan merah. Itu adalah salah satu tanda kita panggil computer vision syndrome. Dia pun boleh menyebabkan kerabunan juga kerana mata kering pun boleh mata kita memerlukan air mata untuk melincirkan permukaan, melembab dan melincirkan permukaan. So tanpa air mata kita seperti melihat sesuatu melalui permukaan yang berdebu. Jadi dia akan menyebabkan mata tu mungkin lebih silau, lebih rabun. Itu yang menjuruskan kepada keadaan inilah. Sebaik-baiknya lakukan tugasan lebih awal lagi ataupun mesti ada kalau boleh praktis ataupun praktikkan ada jadual-jadualnya lah, ada masa-masa yang diaturkan kita panggil rule of 20-20-20. Baik. Maknanya setiap 20 minit anda melakukan tugas komputer, berhenti untuk 20 saat dan melihat pandangan jauh dalam 20 kaki. Kemudian kalau boleh dalam masa setiap 1 jam lebih kurang kalau boleh dalam 20 kali berkelip untuk memastikan mata itu senantiasa moist dan lembap lah. Okey, itu antara tips-tipsnya juga doktor. Baik, berkenaan dengan kantor lekap doktor, secara ringkasnya ada kalanya pekerjaan tidak mengizinkan untuk memakai cermin mata disebabkan gangguan pergerakan dan sebagainya. Sedikit tips mengenai penggunaan kantor lekap doktor. Okey, kita mestilah tahu
penggunaan secara asasnya penggunaan kantar lekap yang betul. Pertama, sebelum kita memakai kantar lekap, kita perlu berjumpa dengan pihak yang berkaitan, iaitu pegawai optometris ataupun optometris yang bertauliah, yang berdaftar dengan Majlis Optik Malaysia dan mempunyai sijil tahunan yang sah. Okey, mereka adalah lebih arif untuk tentukan jenis apa kantar lekap yang mana yang sesuai dengan atau dengan kita. Yang kedua, kita perlu tahu asas penjagaan kantar lekap, dan kita perlu juga kita tahu ada limit ataupun kekangan penggunaan tu perlu dengan masa, dengan bagaimana untuk perlu tahu gejala-gejala yang boleh menjurus kepada seperti jangkitan kuman, kemerah mata, mata pedih. Itu kita perlu tahu gejala tersebut supaya kita boleh berhenti penggunaan serta-merta dan berjumpa dengan doktor mata untuk rawatan seterusnya. Baik, terima kasih doktor. Nampaknya kita sudah sampai ke penghujung rancangan. Tetapi sebelum itu, doktor boleh kongsikan bersama penonton Hello Doktor apa antara rawatan dan sedikit pesanan untuk penjagaan kesihatan mata, doktor? Okey, untuk penjagaan mata, saya yang pertama-tamanya saya rasa sangat penting untuk ahli masyarakat semua tahu bila masanya untuk berjumpa dengan doktor mata sekiranya anda mempunyai gejala-gejala yang berkaitan. Amalkan 3 prinsip yang pertama saya cakap tadi, iaitu see well, feel well, look well. Okey, see well tu maknanya penglihatan tu bukan saja dapat lihat dengan baik, tetapi juga sekiranya anda merasakan macam seperti Kai cakap tadi, kan, dia tak nampak dan berempuh dengan pasukan yang melanggar, dia menyebabkan rupture dia punya mata tu, kan. So kalau tak nampak tepi ke nampak separuh ke, so datang jumpa dengan doktor segera. Look well, nampak presentable, mata tak merah, okay, and feel well, tak sakit dan seterusnya. Itu 3 perkara asas yang perlu kita ingat. Itulah 3 perkara asas mengenai topik perbincangan kita pada hari ini. Memang cukup meluas sebenarnya berkenaan mata ni, ya doktor. Ya, betul. Terima kasih pelbagai manfaat yang sudah doktor kongsikan bersama kami dan harapnya kita dapat berjumpa lagi di masa akan datang. Jaga diri doktor. Terima kasih banyak-banyak. Jaga diri. Terima kasih banyak-banyak TPH juga. Terima kasih awal. Terima kasih. Kepada anda penonton Hello Doktor, terima kasih kerana setia dari awal siaran sampailah sekarang. Terima kasih juga atas soalan-soalan yang diberikan. Teruskan bersama kami pada hari Ahad depan seperti biasa jam 5.30 petang. Jangan lupa untuk ikuti kami di Facebook page Hello Doktor TV3. Saya undur diri, Hawa Rizwan. Assalamualaikum.